Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattah ya fattah, ya alim ya alim, wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah ya. Kita sambung pengajian kita surah Al-Mulk ayat yang ke-17. Tafsir Harfiah surah Al-Mulk insya-Allah. Hari ini adalah hari Khamis persamaan 12 Ogos 2021. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua yang bagi salam ya, insya-Allah. Firman Allah Taala surah Al-Mulk ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba. فستعلمون كيف نذير صدق الله العظيم. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Ayat yang 17 ya. Am amintum. Am itu memberi makna atau. Am memberi makna atau. Okey. Jadi am amintum, ataukah kamu semua berasa aman? Ataukah kamu semua berasa aman? Okey. Ini ada hubung kait dengan ayat sebelum ini, ayat 16. Ayat 16 Allah Taala sebut amintum. Amintum, adakah kamu semua berasa aman? Dalam ayat 17 Allah mulakan dengan am. Maknanya atau, maksudnya ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya lah. Am itu juga adalah huruf athaf ibu ayahnya. Amintum, kamu semua berasa aman. Semalam kita dah bincangkan fi'ilnya daripada amina ya'manu, maknanya berasa aman. Amintum adalah fi'il madhi kotak yang ke-9. Fa'ilnya adalah tum tu ya. Atau adakah kamu semua telah berasa aman? Man fis sama, terhadap dia yang di langit. Seperti mana yang kita bincangkan semalam, dia yang di langit ini adalah mengikut kepercayaan orang Arab. Orang Arab mempercayai Allah Taala itu ada di langit. Maka dalam tafsir beritahu kama taz'umun, sebagaimana yang kamu semua sangkakan wahai orang kafir ya. Ini pada zaman Nabi SAW. Ayyursila, bahawasanya dia yursila ni maksudnya mengutuskan ataupun menghantar, mengirim.
Yursila ni ibu ayah, arsala yursilu, huruf ni ada huruf tambahan tak ibu ayah? Ada satu huruf tambahan iaitu huruf hamzah di hadapan. Arsala ni ada tambahan huruf hamzah iaitu daripada bab if'al. Wazan yang kedua yang kita belajar ya. Arsala huruf asalnya ra sin lam. Daripada huruf ra sin lam datang perkataan rasul, utusan. Kalau Rasulullah, utusan Allah. Juga perkataan mursal ataupun mursalin, orang yang diutuskan ataupun rasul yang diutuskan. Risalah, apa dia risalah ibu ayah? Apa terjemah risalah dalam bahasa Melayu? Apa dia terjemah risalah dalam bahasa Melayu? Dalam bahasa Melayu, risalah terjemahnya boleh terjemah surat, boleh terjemah perutusan. Utusan, pakcik. Risalah tu perutusan. Kalau utusan rasul. Utusan rasul. Risalah surat ataupun perutusan macam tu ya. Jadi kalau arsala telah mengutuskan, telah menghantar, telah apa terjemah ibu ayah arsala? Apa terjemah ayyursila? Apa terjemah ayyursila? Menghantar ke? Mengirim? Apa terjemah? Menurunkan ke? Tengok pada kesesuaian. Terjemah Pakcik Wahab mengirim. Okey, mengirim. Yang lain ibu ayah apa terjemah ayyursila dalam Quran terjemah ibu ayah? Ibu Saidah pun mengirim juga. Ibu Maimunah agar dia menghantar macam tu ya. Okey. Ibu Qasim mengirim. Jadi ada makna kirim boleh, ada menghantar boleh. Tengok kesesuaian konteks. Jadi ibu ayah ayyursila bahawasanya dia mengirim ataupun dia menghantar. Okey. Tapi boleh cuba tengok. Yursila disandingkan dengan alaikum. Ibu ayah, kalau orang bagi kuat atas tu macam mana? Kalau orang dia bagi tapi dia bagi belah atas. Dia bagi macam campak macam itulah. Kan? Kalau kita bagi elok lah kan. Tapi ni bagi ikut atas. Itu maksudnya apa ibu ayah? Itu bagi dalam keadaan tak suka lah. Bagi dalam keadaan tak suka. Ibu ayah, kalau kita nak bagi hadiah, kita bagi elok-elok kan. Bagi dekat tengah-tengah ke. Maksudnya tangan kita tu bukan kat atas. Tangan kita ni bagi dekat tengah-tengah. Orang tu pun ambil tengah-tengah. Tapi cuba kalau dia bagi macam bagi belah atas. Tangan tu kat atas. Barang tu dia hantar melalui atas. Jadi nampak macam mana ibu ayah? Nampak macam dia mencampak barang tu, nampak macam dia bagi tu macam terpaksa, kan? Jadi sini ayyursila ala, Allah Ta'ala menghantarkan ke atas, mengirim ke atas. Jadi itu menunjukkan makna azab. Kiriman Allah Ta'ala itu kiriman berbentuk azab. Jadi boleh nampak tak kegunaan ala di situ? Kenapa ada makna bagi itu bagi dalam keadaan bagi yang tak suka? Kerana ada ala kat situ. Yursila ala. Boleh boleh insya-Allah ya. Allah Ta'ala menghantar, mengirim dalam keadaan azab, dalam keadaan Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala benci macam tu ya. Okey. Ayyursila alaikum, bahawasanya Allah Ta'ala mengirimkan, menghantar ke atas kamu semua. Apa yang Allah Ta'ala hantar? Apa yang Allah Ta'ala kirimkan? Hasiba. Okey ibu ayah. Apa dia hasiba dalam Quran terjemah ibu ayah? Apa dia hasiba? Apa dia hasiba? Badai, betul. Badai yang disertai batu. Maksudnya ribut batu, angin ribut berbatu, betul ibu ya. Ada juga terjemah ni ada badai yang panas disertai dengan batu, angin panas disertai dengan batu. Dalam tafsir bagi tahu apa dia makna hasiba? Rihan syadidatan fiha hasba tarmikum biha wa tahlikukum. Angin yang bersengatan, angin yang ribut, badai yang kuat, angin yang kuat yang bawa batu sama-sama dia. Ibu, kalau hujan batu, berani tak kita duduk kat luar rumah? Hujan batu saja, bukannya angin. Ni hujan tak ada angin kuat, hujan saja, hujan batu, tak berani kan? Kalau kena batu, aduh sakitnya kalau kena batu. Bukan batu betul. Batu tu adalah air. Air yang jadi air batu. Tapi kalau kena kepala pun sakit juga.
Kan? Masya Allah, tabarakallah ibu ayah. Ini ribut dan ribut bawa batu sekali. Ibu ayah, apa dia contoh peristiwa yang mana Allah turunkan batu dari langit ibu ayah? Apa contoh peristiwa azab yang Allah turunkan batu dari langit? Apa peristiwa dia? Allah turunkan batu dari langit sebagai azab. Betul. Macam peristiwa burung ababil, ababil ya. Peristiwa tentera bergajah lah. Tentera bergajah ketika mereka nak menyerang, nak menghancurkan Kaabah sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi ibu ayah, peristiwa tu manusia ataupun orang-orang di Mekah nampak tak? Betul. Apa ni haji tentera bergajah. Orang-orang di Mekah nampak tak peristiwa tu depan mata mereka sendiri? Yang menghadapinya adalah Datuk Nabi SAW dan orang-orang Mekah. Nampak depan mata kepala sendiri turunnya azab daripada langit dibawa oleh burung-burung ababil. Ibu ayah, ababil bukan nama burung tau. Ibu ayah, bukan nama burung tu ababil. Ababil tu maksudnya sekumpulan burung. Ababil tu maksudnya sekumpulan burung yang datang secara banyak-banyak. Datang secara berkumpulan yang banyak. Itu burung datang berkumpulan secara banyak-banyak dipanggil ababil. Itu nama burung tu burung ababil. Bukan nama burung tu. Ababil tu burung yang datang banyak-banyak dipanggil sebagai ababil, macam tu ya. Tarmihim bihajaratin min sijil. Burung-burung tu bawa batu dari neraka. Yang ini Allah turunkan azab hujan ribut dengan batu-batu sekali. Mana kita berani nak duduk luar rumah ibu ayah? Kalau kena kepala, kena kereta saja pun tengok lepas hujan batu, kena kereta habis pecah cermin semua. Rasa macam kenapa lah kan? Kemek-kemek kereta. Batu tu bukannya batu besar, hujan batu macam bola-bola golf saja. Tapi kalau kena sakit lah. Masya Allah, tabarakallah ibu ayah ya. Jadi itu adalah satu azab daripada Allah, satu azab daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah bertanya, amintum, adakah kamu semua berasa aman? Man fis sama' dengan Allah Ta'ala yang di langit. Mengikut kepercayaan orang-orang Arab, Allah Ta'ala itu ada di langit. Maka digunakan istilah itulah supaya mereka semua tahu yang dimasukkan itu siapa. Ayyursila, bahawasanya dia mengirimkan. Alaikum, kata kamu hasibah. Hasibah itu maksudnya batu, ribut batu, ribut yang ada batu. Okey. Jadi dia ada fi'il tak ibu ayah? Dia ada fi'ilnya. Apa fi'ilnya? Hasaba yahsubu. Hasaba yahsubu. Dua titik sekejap ya. Hasaba yahsubu. Jadi perkataan hasibah itu ibu ayah, dia boleh ada fi'il mudhari'nya, boleh datang atas wazan yahsubu, boleh datang atas wazan yahsibu. Kita nak tahu kat mana ni ibu ayah? Kena tengok kamus. Fi'il madhinya hasaba, mudhari'nya ada datang yahsubu, ada datang yahsibu. Masdarnya hasbat, isim fa'ilnya hasibun. Maka kalimah hasibah adalah isim apa ibu ayah? Kalimah hasibah itu adalah isim isim fa'il. Isim fa'il daripada hasaba yahsubu ataupun hasaba yahsibu. Betul ibu, masya-Allah ibu ya. Alhamdulillah, isim fa'il. Fasata'lamuna daripada alima ya'lamu, masdarnya ilman, isim fa'ilnya alimun. Apakah dia makna alima ya'lamu? Maknanya mengetahui. Jadi ibu ayah, fasata'lamun. Kita tengok pada sata'lamun. Ada tak huruf sin? Ada huruf sin ibu ayah, bermakna selepas huruf sin mesti fi'il tu fi'il apa? Selepas huruf sin mesti fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Betul. Selepas huruf sin mesti fi'il mudhari', macam tu ya, insya-Allah. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fasata'lamuna. Di kalimah ta'lamuna memberi makna apa ibu ayah? Ta'lamuna tu kotak ke-9 kan? Kotak ke-9 maksudnya mesti ramai.
kamu semua mengetahui. Kalau dalam Quran terjemah ibu ayah tulis kamu mengetahui saja, tak apa, tak ada masalah. Yang penting ibu ayah sendiri tahu kamu di sini bukan seorang tetapi ramai. Jadi fasata'lamuna, maka kelak ataupun nanti kamu semua akan mengetahui. Jadi ibu ayah ada tak terjemah akan kat situ? Ada tak Quran terjemah ibu ayah terjemah akan? Mesti ada terjemah akan. Kerana apa? Kerana ada sin. Sebagaimana yang telah kita pelajari, okey, sin itu memberi makna akan, insya-Allah ibu ayah ya. Maka kelak kamu semua akan mengetahui kaifa, bagaimanakah nazir. Ibu ayah cuba tengok, nazir mesti ada kalimah ku. Nazir mesti ada peringatan, ada ku. Ada tak? Peringatan ku, mesti ada ku. Ada kan? Sedangkan dalam kalimah nazir, tak ada pun huruf ya. Ibu terfikir tak? Ustaz, nazir ini tak ada alif lam. Dan dia tak ada tanwin. Tapi nak kata mudhaf, tak juga mudhaf. Ada tak terfikir sebelum ni? Ada tak ibu terfikir? Pasal kita biasa kita wakafkan bacaan, kita tak perasan. Biasanya kita wakafkan, kita tak perasan. Cuba hari ni, cuba tengok betul-betul. Naziri. Ra tu baris bawah. Apa dia balaqah je? Tak faham. Okey. Ra tu baris bawah. Kan? Ibu tak terfikir. Okey, sekarang ni ada tak yang terfikir sekarang ni? Nazir, kita terfikir tak? Setelah saya beritahu, ada tak makna saya? Kalau ada makna saya, kenapa tak ada ya kat situ? Okey, ibu ayah. Asalnya, macam saya tulis, asalnya adalah naziri. Asalnya adalah naziri. Cuma ya tu dihazafkan, boleh dihazafkan. Ya tu boleh dihazafkan, cuma untuk mengekalkan makna saya tu, ra tu baris bawah, dikekalkan baris bawah tanpa tanwin macam tu. Cuba ibu tengok. Naziri, peringatanku. Ada tak ya mutakalim sini boy? Ada tak? Dia panggil ini ya mutakalim. Ya memberi makna saya. Ada kan ya mutakalim asalnya. Tetapi dalam ayat ini ya mutakalim tu telah pun dihazafkan. Telah dihazafkan, maka jadilah naziri macam ni. Tanpa ya mutakalim. Okay, dalam keadaan macam ni, ra ini dikekalkan baris bawah. Jadi ibu ayah, macam mana kita nak tahu di sini ada yang mutakalim? Ibu ayah, macam mana kita nak tahu di sini ada yang mutakalim ni? Kita nak tahu macam mana ni ada yang mutakalim. Apa tanda yang kita tahu? Tandanya adalah ra ini baris bawah. Baris bawah dan dia tidak bertanwin. Kenapa dia tak ada tanwin? Asalnya ada ya, tapi ya tu dihazafkan. Cuma dengan adanya baris bawah ini tanpa tanwin menunjukkan ada makna saya kat situ sebelum ni. Ada makna saya. Cuma huruf ya tu dihazafkan. Okey boy, untuk nazir terjemahnya peringatanku. Untuk aku itu yang mana asalnya ya mutakalim tapi ya tu dihazafkan. Siapa yang baru tahu komen baru ulang kaji, komen ulang kaji. Percuma baru tahu ya. Okey, tak apa insya-Allah. Oh, semua baru ke? Okey, ibu masih nak ulang kaji, bagus. Haji Zainal bagus, masya-Allah ulang kaji ya. Alhamdulillah. Ramai baru ya, ramai baru, masya-Allah tabarakallah. Ibu Salma ulang kaji, alhamdulillah. Okey, ibu-ibu yang baru ni, ibu-ibu yang baru tahu, ibu Zainal ulang kaji, masya-Allah ya. Yang baru ni ibu-ibu jangan lupa ya. Okey, kita baca kan, kita baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam kan. Jadi ibu ayah sambil baca itu sambil ingat ya, sambil ingat insya-Allah. Boleh ibu ayah ya? Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita tengok tafsiran dia. Saya baca tafsiran dia. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fi dawrin amin. Tafsiran untuk ayat yang ke-17. Ay bal hal amintum rabbakumullaha alladhi huwa fis sama'i kama taz'amun. Adakah kamu semua berasa aman wahai orang-orang kafir terhadap Tuhan kamu yakni Allah? Yang mana Allah Ta'ala itu di langit sebagaimana yang kamu semua sangkakan. Bukan Allah Ta'ala itu di langit pada hakikatnya. Allah Ta'ala wujudun bila makan. Allah Ta'ala wujud tanpa tempat. Tetapi orang-orang Arab menyangka Allah Ta'ala itu ada di langit.
wa hal amintum sultanahu wa malakutahu wa qahrahu. Adakah kamu berasa selamat daripada kekuasaan Allah Ta'ala, kerajaan Allah Ta'ala, daripada kehebatan Allah Ta'ala? Ay yursila alaikum, bahawasanya dia menghantar ke atas kamu rihan, angin, mashubatan bihijaratin minas sama', angin yang disertai dengan batu daripada langit. Alhamdulillah Tuan Haji Junaidi, Masya Allah ya. Kamu berasa aman ke kalau Allah Ta'ala datangkan kepada kamu ribut batu dari langit sana? Kama arsalaha ala qaumi Lutin, sebagaimana Allah Ta'ala telah hantar kepada kaum Nabi Lut, wa ashabil fil, dan juga tentera bergajah. Fi Makkah, di Mekah ada tentera bergajah. Allah Ta'ala tunjukkan depan mata kepada mereka sendiri, tentera bergajah dari Yaman untuk menghancurkan Kaabah. Mereka tak puas hati kerana orang lebih tumpukan kepada Baitullah yang di Mekah ni, Kaabah di Mekah, berbanding yang mereka buat di Yaman sana. Okey, jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Abrahah tu dipanggil ketua kepada orang Quraisy. Maka datanglah siapa? Datanglah Datuk Nabi SAW, iaitu Abdul Muttalib. Sebelum itu mereka telah rampas antaranya Abdul Muttalib punya unta, banyak unta itu telah dirampas. Maka bila mana Abdul Muttalib datang, Abrahah pun rasa macam dia mesti nak minta maaf ni, mesti dia nak mengalah ni, kan? Tiba-tiba Abdul Muttalib datang, dia kata, Abrahah, pulang ke saya ni Abdul Muttalib, ketua kepada Quraisy kat sini. Okey, saya nak kamu pulangkan balik saya punya unta-unta ni semua, pulangkan balik. Okey. Abrahah pun terkejut. Aku ingat engkau datang untuk bincang pasal Kaabah ni. Cakap pada kami, janganlah runtuhkan Kaabah. Kita nak berunding supaya bolehlah orang datang ke Yaman untuk buat tawaf kat sana, untuk buat ibadah kat sana. Kan? Ada Baitullah kat sana yang kami bina. Maka apa kata Abdul Muttalib? Dia kata, itu antara engkau dengan Tuhan, bukan kau dengan aku. Yang kau nak hancurkan tu Baitullah, rumah Allah, bukan kami punya. Rumah Allah adalah penjaga dia, iaitu Allah Ta'ala. Kau berperang dengan Allah, bukan berperang dengan kami. Jadi apa? Jadi marahlah Abrahah. Ya Allah, Abrahah kata apa? Aku pelik betul lah engkau ni Abdul Muttalib. Aku datang sini untuk hancurkan Kaabah. Kaabah tu adalah sebahagian daripada agama engkau. Agama engkau ada kaitan dengan Kaabah. Langsung kau tak ambil tahu, kau lebih fikir pasal kau ambil unta. Apa kata Abdul Muttalib? Unta, Kaabah ada tuan dia. Tuan dia yang ni Allah akan jaga. Aku tuan pada unta. Aku nak unta aku balik. Masya Allah, tabarakallah ibu ayah. Jadi, tengok kepimpinan Datuk Nabi SAW. Maka dipanggil, semua orang Mekah dipanggil untuk duduk di celah-celah bukit. Duduk di lereng-lereng bukit dan tengok apa yang Allah Ta'ala akan buat. Dan ketika itu, diperintahkan gajah yang paling kuat, namanya Mahmud. Mahmud ni diperintahkan untuk pergi melanggar Kaabah. Gajah kalau dia langgar, gajah bukan besar kan, pokok pun dia langgar, boleh tumbang itu. Jadi boyah yang dirahmati Allah Ta'ala, Mahmud ni bila disuruh pergi menuju ke Kaabah, dia diam, dia duduk aja tak bergerak. Tapi bila suruh pergi ke kanan, ke kiri, ke belakang, dia cepat nak buat. Suruh balik berhenti untuk pergi ke depan melanggar Kaabah, dia diam je. Nampak tak? Dia pun tahu azab Allah Ta'ala tu, Masya Allah, tabarakallah. Kan? Akhirnya datanglah burung-burung yang banyak, burung-burung memenuhi langit, bawa turun batu-batu kecil daripada neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang mencampak mereka daripada batu daripada neraka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, dan Allah Ta'ala telah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ibu ayah, daun yang dimakan ulat, daun tu jadi macam mana ibu ayah? Cuba jawab.
Daun yang dimakan ulat jadi macam mana tu? Apa jadi pada daun tu? Daun yang dimakan ulat. Dia jadi macam mana ibu? Dah kan jadi berlubang-lubang kan? Dia berlubang. Betulnya berlubang. Hancur tu kita nampak dia berlubang. Lebih tepatnya berlubang. Dia tak hancur tapi dia berlubang. Begitulah ibu yang bayangkan batu-batu tu punya panas kena saja pada badan tentera bergajah, kena terus tembus. Tembus, maksud tembus tu nampak lubang tu. Tembus badan tu. Masya Allah. Dan mereka mati kat situ juga. Tapi Abraha pun kena juga. Dan dia sempat balik sampai ke Yaman. Sampai Yaman, masa ketika sampai Yaman tu, dia punya daging dah jatuh sikit kan. Sampai Yaman pun dia mati. Sampai Yaman barulah dia mati. Lalu orang-orang Yaman nampak seksa yang kena pada Abraha tu. Allah Ta'ala nak tunjuk pada orang Yaman ketika itu, inilah dia. Abraha ni, ketua kamu ni yang datang dalam keadaan nak memerangi aku, ini akibat dia. Ibu ayah bayangkan kalau sekarang ni boleh kalau orang tembak pakai pistol pun tembus tapi nampak tak? Dia tembus tapi berlubang tak ibu ayah? Bayangkan kalau ada satu mesin gun ke apa ke yang tembak tu jadi berlubang. Kita nampak tembus kena badan dia tu. Jadi bayangkan pistol senapan jalan apa yang dia pakai tu? Mesti dahsyat peluru dia tu sampai boleh berlubang badan orang. Bukan setakat masuk peluru tapi berlubang. Masya Allah, tabarakallah ibu ayah. Itulah dia azab yang Allah bagi pada tentera bergajah. Itu contoh azab daripada langit. Jadi kenapa Allah bagi warning macam ni? Kerana mereka pernah tengok. Kalaupun mereka tak pernah tengok, cerita itu cerita yang mutawatir, cerita yang beredar sekitar orang Arab. Walaupun contohnya ketika peristiwa tu, diorang tak lahir lagi contohnya lah. Tapi peristiwa itu peristiwa yang mutawatir, maksudnya yang diceritakan banyak kali dan memang betul. Mustahil dianggap tipu. Maka diberi warning. Kamu lawan Allah Ta'ala, kamu tak ingat ke? Kamu tak takut ke kalau Allah Ta'ala datangkan azab, datangkan ribut batu pada kamu semua? Fasata'lamuna. Maka kelak nanti bila dah nampak macam tu, begitu. Fasata'lamuna maksudnya, وحين إذن تعلمون إذا عاينتم العذاب كيفية إنذاري وإنقابي لمن خالف وكذب به ولكن لا ينفعكم هذا العلم. Ketika mana kamu nampak Allah datangkan azab, barulah kamu semua nampak, barulah kamu semua tahu. Ya, bila Allah Taala dah nampakkan azab depan mata kepala kamu, barulah kamu semua tahu bagaimana dahsyatnya peringatanku, dahsyatnya balasanku kepada orang yang mendustakan Allah Ta'ala, mendustakan Rasul, mendustakan adanya hari kiamat, mendustakan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walakin la yanfa'ukum hadzal ilmu. Tafsir bagi tahu, tetapi pengetahuan ini pun tidak memberi manfaat kepada kamu semua. Kan? Dah bagi warning, dah tetap tak nak beriman pada Allah dan Rasul. Jadi itulah dia ibu ayah macam saya kata semalam, syukur sangat kita ni tak payah diberi warning pun. Tak ada ulama bagi warning pada kita untuk kita masuk Islam. Kita dah masuk Islam daripada lahir dah ibu ayah. Syukur sangat. Sampai sekarang kita adalah orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Cuma tugas kita adalah jaga saja iman kita ni, jaga iman keluarga kita, jaga iman anak-anak kita supaya tidak berpaling. Terutama ibu ayah sekarang ni zaman yang sangat mencabar. Ibu ayah nak tanya ibu ayah tak rasa apa-apa ke anak cucu ibu tak pergi masjid ni? Nak tanya ibu ayah tak rasa apa-apa ke anak cucu ibu dalam makin lama makin dah rasa tak kenal masjid. Dan maaf saya kata, sekarang ni sembahyang Jumaat pun dah macam tinggal Jumaat tu dah tak rasa apa dah tak rasa bersalah dah. Boleh pula waktu orang sepatutnya sembahyang Jumaat dia boleh pergi mall, boleh pergi kedai, tak rasa malu langsung. Sedangkan itu waktu sembahyang Jumaat tu. Kalau nak pergi pun pergilah pukul 2.30 ke, lepas sekadar-kadar waktu tu orang dah biasa sembahyang Jumaat, barulah kita boleh pergi kedai ke apa ke. Ini tak, waktu tu nak sembahyang Jumaat, walaupun kita tak boleh pergi sembahyang Jumaat, kita pergi mall, pergi kedai, malulah ibu ayah cakap pada
ayah-ayah, pada abang-abang, pada anak-anak lelaki kita tu, insyaAllah ibu ayah ya. Mudah-mudahan ibu kita semua doa sungguh-sungguh ya. Allah angkat wabak ni cepat segera, kita boleh kembali normal macam dulu insya-Allah. Dan masjid dapat dihidupkan. Penting sangat. Dan bagi ibu-ibu, bagi ayah-ayah yang dah dapat 2 dos, kalau ambil vaksin dah dapat 2 dos, pergilah masjid. Janganlah sembahyang kat rumah lagi. Kalau dah boleh pergi masjid, negeri tu boleh pergi masjid, pergi masjid. Macam Selangor tak boleh lagi. Abah saya sampai kena tegur. Abah saya dah dapat 2 dos nak pergi masjid, tetap tak boleh lagi pasal Selangor belum izinkan lagi. Pasal kes banyak kan. Jadi boleh negeri-negeri lain yang boleh pergi, pergilah. Janganlah kita dah dapat 2 dos, dah kerajaan dah pergi peluang pergi masjid, tetap tak nak pergi. Rugilah. InsyaAllah ibu ayah ya. Yang bagi mudarat tu Allah Ta'ala. Kita jagalah ikut SOP insyaAllah ya. Okey, setakat itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu ayah tafsir ayat kita 17 ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana